Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waftah 'alaina futuhal 'arifin wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa ma taufiqi wa la i'timadi illa ala rabbi ar-ra'ufir rahim al-fattahil alim. Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pagi ini kita boleh bersama dalam majlis muzakarah ilmu pengetahuan dengan harapan bahawa kita akan dapat manfaat bersama insya-Allah. Maka saudara semua, jadi kemarin akhir sekali kita duduk bercara masalah kitab Al-Ibanah an Usuli Ad-Diyanah bagi Imam Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Maka kemarin kita ulas sikit sebanyak, belum daripada kita nak masuk bercara pada hari ini. Yang pertamanya kitab Al-Ibanah daripada kitab yang dikarang oleh Imam Al-Asy'ari, sebagaimana telah royak kepada orang yang kemudian oleh setengah-setengah anak murid dia. Maka daripada tabaqat yang kedua atau yang ketiga, yang cerita kepada kita bahawa Imam Asy'ari ni dah panggil ada sebuah kitab yang ia karang nama Al-Ibanah ni, maka ada sungguh. Baik, itu satu. Sebagaimana telah khabar kepada kita oleh Al-Hafiz Al-Kabir Ibn Asakir Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan yang kedua, yang kita berkecek kemarin kita ulang dah ambil kesimpulan, dia panggil derah-derah. Yang keduanya, tapi nasibnya kitab ini dia panggil apa? Kitab yang hebat, yang agung, dan isi yang dalam kitab ni dia panggil sangat elok dan comel, tetapi dengan takdirnya dimain oleh tangan-tangan yang jahat daripada orang-orang yang tak kehendak baik kepada ahli sunnah wal jamaah. Maka dia masuk kena dia panggil pergi buat, pergi tambah apa, sehingga kitab ini kalau nisbah kepada Imam Asy'ari pun kita nak iktimad tak boleh. Dan kalau iktimad pun ambil nas hak muafakat dengan dia panggil apa, ashab patu dan pengikut saja. Dan hak yang tak muafakat kita kena buang tubik. Kenapa? Kerana orang panggil zon dan seka yang bahawa kalimah ini ditambah tu sangat banyak daripada nak jadi hak Imam Asy'ari sungguh. Ada. Lebih-lebih lagi daripada golongan Al-Hashwiyah dan Musyabbihah. Korong yang keempat dan korong yang kelima, mereka ini hebat sangat. Yang duk buat benda semacam ni sebagaimana para ulama tarikh sebut dalam kitab-kitab tarikh mereka. Maka dalilnya yang beritahu kepada kita, kata kitab ini dah masuk dia panggil apa, tangan yang jahat, yang karuk. Yang pertamanya ada ibarat yang menyalahi akidah Imam Asy'ari sendiri. Maka Imam Asy'ari dalam kitab yang lain dan apa yang dipesapa oleh ashab dia, talamid dia al-aqrabun, ialah akidah Imam Asy'ari qa'imatun ala tauhid wa tanzih. Dan mendiri di atas
mentauhidkan Allah dan mensucikan Allah daripada semua kekurangan yang dan sifat-sifat yang tak layak. Itu akidah yang sahih yang tetap dah dia panggil apa bagi Imam Al-Asy'ari. Nah, maka dalam kitab Al-Ibanah ni ada yang ibarat-ibarat yang memberi waham kata Tuhan bertempat, Tuhan berjihad. Sebab itulah tak kala ibarat yang ada dalam kitab Ibanah ni menyalahi akidah yang sahih bagi Imam Asy'ari, maka ini tanah yang kata dah masuk tangan yang jahat yang buat. Yang kedua, ada nusakh. Dia panggil apa nuskhah tu, Ibanah ni dia panggil banyak. Puluh-puluh nuskhah. Dan pada ghalib tak sama. Tak sama sama habuk. Nah, tak sama. Itu dia. Lepas tu hak ta'liq, dia panggil tahqiq, hak paling comel sekali kitab Ibanah ialah sebagaimana kata para ulama tahqiq ni, dia kata hak doktorah fauqiyah lah Husain Mahmud, hak ni lah lebih comel sekali. Maka dalam kitab hak dia panggil hak tahqiq hak paling comel sekali, maka ibarat yang beri waham Tuhan bertempat, Tuhan berjihad, hak ni tak ada mana, tak ada. Walaupun dia panggil tak sunyi 1%, tapi dia panggil pun tak ada dekat dia panggil 80%, tak ada ibarat yang semacam tu. Saudara semua. Lagi pula para hufaz, ulama hadis, hufaz, ulama yang hebat muarrikhin, mereka ini dah sebut dalam kitab-kitab mereka kata kitab Ibanah ni dah masuk ibarat yang bukan daripada kata Imam Asy'ari yang dibuat oleh orang-orang yang jahat daripada manusia. Jadi bukan masalah ni dak saudara semua. Bukan masalah korang yang ke-14 ni dak. Bukan korang yang ke-13. Bukan korang yang ke-11, 12, 11, 10, 9. Bukan korang yang ke-4, korang yang ke-5, para ulama dah berkecek dah. Kata repan kitab Ibanah ni dah berlaku diubahkan oleh tangan yang jahat. Itu dia saudara semua. Sebagaimana kata Imam As-Safdi yang mati pada tahun 764. Lagi pula yang keempatnya saudara semua, ibarat yang memberi waham yang ada dalam kitab Ibanah ni menyalahi dia panggil kulakua dah. Menyalahi apa yang dipegang oleh al-ashab dan anak murid yang paling rapat dengan Imam Al-Asy'ari seperti Imam Bandar, seperti Abul Hasan Al-Bahili dan seperti dia panggil apa Imam Al-Qaffal Al-Kabir, Imam dia panggil apa yang lain lagi, semua tu akidahnya satu saja, menyalahi ibarat-ibarat yang memberi waham dalam kitab Al-Ibanah. Itu dia. Baik. Dan yang kelima saudara semua, dia panggil apa? Tak ada sabit sanad yang muttasil daripada udul bahawa kitab ni siapa kepada Imam Asy'ari. Walaupun karya ada sungguh, tapi hak belakang ni sebab ia pada ghalib, nuskah yang ditulis ni ia ada orang mujud tulis. Maka orang tulis ni kena adil, kena udul, kena adil, kena orang panggil suduk, kena orang benar, orang berjuruh, orang baik, orang benar, tak bohong. Tu maka dia tulis payah tauqid. Maka dia panggil lapis ke lapis ini panggil sanad siapa kepada Imam Asy'ari. Hak ni putus. Hak ni putus. Itu dia. Jadi banyak naskah ni putus. Tidak ada naskah pun yang dia panggil orang yang nasih kitab ni baik sungguh dia panggil tasalsul siapa kepada Imam Asy'ari, tak ada, putus lagu tu. Itu dia. Baik saudara semua. Maka sebab apa saya kecek pun lagu ni? Sebab kemarin ada setengah-setengah komen tu kata mana? Kata tidak ada langsung ke naskah yang sahih. Maka saudara semua boleh kata tak ada lah. Ada sebab apa? Sebab orang hak tahqiq tu dia ambil serata dah. Sebab apa tahqiq hak panggil doktorah fauqiyah ni lebih baik sekali? Sebab dia muqabalah, dia banding dengan banyak naskah daripada orang lain. Orang lain tahqiq ambil seorang naskah, dua naskah ya. Mari buat ke tahqiq gitu. Ataupun doktor faqih ni boleh hadir 7-8 buah naskah yang dia mari pelaga, maka dia waktu baik hak tahqiq dia. Itu dia. Ya gini saudara semua, ya gini. Jadi kita maklum bahawa semasa dulu itu banyak kitab yang hilang. Lebih-lebih lagi masa Tatar. Masa Tatar, Mongolia, serai dia panggil daulah, dia panggil Islam, dia panggil Abbasiyah ni. Masa dulu itu tu, siapakah dia kerajaan Abbasiyah runtuh dengan sebab Tatar.
Nah, dan dia panggil Madinah ke Madinah, siapa kepada Syam, maka hak tegak lagi masa tu dengan Mesir saya. Baru lepas tu lah dia panggil benih Islam dengan yang diketua perai oleh Qutuz. Nah, Saifuddin Qutuz. Maka belum pada tu Mongolia ni, Tatar ni, banyak dia masuk Gipat, lebih-lebih lagi di Baghdad. Baghdad dia panggil Asimah Islam, yang di situlah ada maktabah yang paling besar sekali. Kitab semua duduk di tu belakang. Maka dia panggil pada galik gak ya gitu hak sebagaimana dia panggil sejarah bagi tahu kepada kita, kata dia mengkenakkan kitab, siapakah dia ambil kitab semua dalam maktabah tu, kalau tak semua pun boleh kata 80-90% ambil pergi capak tahu dalam sungai. Siapakah air sungai jadi biru habis, jadi hitam biru dengan banyak dawak yang ditulis jadi kitab tu. Nah, terlalu banyak yang dilepas tulis sungai tu menyebabkan air sungai jadi berubah. Pasal tu. Dan hak tu hak tak ada sungai, hak bakar hak mana banyak lagi. Saudara semua. Maka sebab itulah banyak kitab yang hilang. Nah, ada dia. Walaupun alhamdulillah Tuhan jaga. Nah, Tuhan jaga. Nah, hak ada lagi Tuhan jaga. Tapi hak nak kitab hak dulu tu ambil kita kata korong yang ke 5 tuang gini, hak ulama karang masa tu banyak kena hilang. Banyak kena hilang. Itu dia. Adapun hak karang belakang ni tidak ada masalah mana. Sebab apa? Sebab lepas ada belakang ni tak ada berlaku mana orang panggil apa serai-meserai dan kena tak ada mana. Dan berlaku belakang ni pun dengan hak orang panggil Solibiyah so ya di Palestin, maka dia tak lagi ikut lain dak. Tak seperti Tatar. Nah, maka sebab tu banyak kitab yang hilang. Bukan Ibanah saja, dah hal lain pun sama. Banyak juga hak hilang. Saudara semua. Baik. Maka supaya kita ginilah. Nah, supaya kita kata kita ni ada seorang tok guru learning ni, dah dia karya kitab misal kata. Maka anak murid yang ngaji dengan dia, orang panggil tak ada apa dah ngaji, tapi bawa habis rung dia. Nah, maka anak murid kadang-kadang karya kitab lain pula anak murid itu. Maka anak murid bagi anak murid dia, nah, yang ngaji dah kitab tok guru dia asal dan ngaji kitab tok guru dia anak murid bagi tok guru dulu. Nah, maka lama-kelama maka kadang-kadang guna kitab ni, guna kitab anak murid ni. Nah, ada dia sebab apa lebih luas, lebih jelas, hak nunggu panggil mata saja, ada dia. Maka sebab tu saudara semua, jikalau mata kitab ni, kalau tidak ada ulama belakang mari syarah dan mari ta'liq, mari pehurai, maka kadang-kadang mata lisu hang gitu lihat mata. Lisu hang gitu kadang-kadang. Tapi sebab apa mata hidup? Sebab para murid ni belakang ni dia panggil syarah. Ya syarah dia mari orang panggil apa mari ubah ibarat, mari beki hak mana doa hak mana apa semua. Siapakah jadi bentuk lain. Siapakah bakal di iktimad tahap ni tinggal hak asal. Dia gitu. Maka daripada kitab tu pun ya, Ibanah pun semacam tu jugalah. Sebab tu dia panggil apa? Jika kita kata tidak ada satu naskah pun yang sahih 100% yakin tu, maka tak peliklah. Tidak pelik pun saudara semua. Nah, baik. Kalau gitu itu sikit banyak yang berkaitan dengan hak kemarin saudara semua. Nah, itu dia. Baik. Maka hari ini kita masuk dia panggil apa ni? Syubhat yang yang baru pula. Nah, daripada syubhat yang dibuat oleh dia panggil ulama Hashwiyah dan dia panggil apa? Ulama dia panggil Wahabi sekarang lah ni. Iaitu dia kata apa? Fuak kamu ni duduk pergi dengan Asy'ariyah, maka ini bukan daripada akidah Imam Asy'ari, maka ni kita dah tolak dah. Kita dah tolak semua dah. Nah, kata akidah Asy'ariyah lah ni pun kena kepada akidah Imam Asy'ari dah. Adapun hak kata taubah dia panggil ada 3 marhalah. Hak tu semua tu palsu dan bohong belaka, tidak benar dengan alasan yang kita kecek 2 hari lepas. Dan alasan semua cukup dekat saya rasa insya-Allah saudara semua. Dan di sini pun berkait dengan sebab tu mari kata syubhat kata Imam Abi Muhammad Al-Juwaini, ayah bagi Imam Al-Haramain, dia panggil apa dia taubah. Nah, dia pergi dengan zahir dia panggil apa sifat, dia panggil apa akhbar as-sifat. Nah, pergi dengan makna-makna yang zahir yang terletak dalam otak, makna zahir pada lughah, haqiqah lughawiyah. Nah, dan anak dia pun juga Imam Haramain pun dia panggil tinggal dah Asy'ariyah. Nah, dan dia panggil Imam Ghazali pun tinggal dah Asy'ariyah, taubat belaka dah. Dan Imam Razi dia pun taubat juga. Nah, ini pun syubhat ni. Maka kali gitu juga nak kata kalaulah akidah Asy'ari ni
kena kepada akidah Imam Asy'ari sungguh, maka kerana apa mereka ini yang hebat-hebat nak tahu bahawa apa? Nak tahu bahawa apa dia kalau betul ke? Ini nyata dah kata Imam Al-Juwaini, Abi Muhammad ayah bagi Imam Haramain pun taubah, Imam Haramain sendiri pun taubah, dan dia panggil apa ni, Imam Ghazali anak murid bagi Imam Haramain pun taubah, dan Imam Asyirazi dia panggil pun taubah. Semua empat orang ni tokoh besar dalam ulama Asy'ariyah ni, maka semua dah taubah belaka. Maka itu dalil dan tanah kata akidah ni Asy'ariyah ni dia panggil tak betul. Sebab dia betul mereka nak taubah buat apa? Tu saudara semua, itu syubhat. Kalau gitu kita mari kajilah, mari bincang bersama. Nah, mana dalil yang tunjuk kata mereka ini taubah? Benar atau tidak? Sebab apa? Sebab dia nak kecek boleh kecek belaka. Nah, sebab dia kalau lah kita terima belaka ikut dia kata apa, maka di mana agamanya rosak habis. Nah, sebab itulah dia panggil apa? Al-isnad minad din. Bermula isnad daripada agama. Nah, walau al-isnad laqala man sya' ma sya'. Jikalau dengan tak ada guna isnad ke, tak pakai isnad ke, maka ikut orang. Orang jahil boleh kecek, orang biasa boleh kecek, orang gila boleh kecek. Dia kecek belaka buat agama ni. Nah, tapi dengan sebab ada isnad, alhamdulillah, maka dijaga benar hak cuci, hak bersih, hak comel, hak benar, dan ditahu, dilepar, dikamu perkataan yang palsu, yang bohong, yang dusta. Nah, alhamdulillah, ini rahmat Tuhan besar ke atas kita umat Nabi Muhammad. Tuhan jaga dengan ada isnad. Ada pun umat lain dulu tak jaga. Sebab itulah berlaku ubah habis. Kitab Taurah pun diubah. Nah, kitab Injil pun diubah. Sebab tu saudara semua tak pelik lah. Setara kalam Allah lagi diubah. Nah, wahyu Tuhan lagi manusia berani ubah. Nah, ada dia. Yashtaruna, maka dia panggil apa supaya apa? Nak menega. Nak menega dia panggil apa supaya dapat harta, nak jadi orang kedebel, nak jadi orang yang peringkat tinggi, nak orang puji apa semua, maka ubah, jangan ubah. Nah, walaupun buat perbuatan yang Tuhan sangat marah sekali. Nah, tapi nak kata hati dia berkoci, hati dia gelap, lagu tu yang boleh buat. Nah, nas'alullah al-afiyah. Minta selamatlah daripada benda semacam itu, saudara semua. Baik. Kalau gitu kita mari kaji bersama. Kata benar atau tidak? Kata Imam Abu Muhammad Al-Juwaini yang mati pada tahun yang panggil 438 ni, dan Imam Haramain yang mati pada 478, dan Imam Ghazali yang mati pada 505, dan Imam Razi yang mati pada 900 Hijrah ni. Nah, maka mereka dah taubah daripada apa yang dipegang oleh Asy'ariyah dan kembali kepada akidah salaf. Salaf mana? Maka saya ingatlah hak kemarin. Salaf bukan salafus salih. Salaf sini ialah kena kepada hasyuiyah. Walaupun jika kita kata lagu ning fa wahbi sekali tak terima. Ai kami salaf lah. Kembali kepada salaf sahabat tu. Sahalah depan ulama tabi'in tu. Ada dia itu salaf. Tapi itu dakwah. Itu dia panggil dakwah. Kita mai kelih lah pergi dengan supaya ke tak? Hak angkau dia pergi di hari ni dengan para salafus salih pergi sama ke tak? Dia sama, alhamdulillah. Kita mujur ya. Masalah kecek bukan nak benar. Bukan nak gapo dak, kita nak hak benar. Jikalau saudara benar, kita ikut saudara, tak ada pelik. Kita nak benar hak benar. Nah, tapi kalau tak benar, nyata kata bohong, tinggallah benar tu. Jangan degil-begil lagi sebab tu dia panggil jalan yang sesat dah. Itu cara dia. Saudara semua tak kata siapalah. Saya sendiri pun supaya. Nah, baik. Kalau gitu, saudara semua, kita ambil kasar-kasar, kata jawab dia panggil syubhat ini, syubhat yang tadliliyah. Syubhat yang menyesatkan orang. Syubhat yang nak menarik orang ke dia. Maka ini benda hak lagu ni ialah benda yang dimenega oleh kebanyakan Wahabi. Sama ada di Mekah, di Mesir, di mana-mana pun serupa. Nah, ada dia. Cara menegak dia, cara nak panggil muncul. Cara nak heret orang mai ke dia dan nak tanis sifat benci kepada orang lain, banyakkan mereka buat lagu ni. Jadi, dia kaji siapakah daripada ulama Asy'ariyah yang hebat-hebat, yang semua Asy'ariyah tumpu kembali kepada mereka. Kaji tu baik apa orang nama misal kata. Nah, ada. Maka lepas pada dia kaji, dia tuduh.
Dia kata puak ni taubah belaka dah. Akidah mereka yang serupa kami. Ada mulut bergerak depan menyalahi mereka. Ha ni seperti syubhat yang depan hak kata Imam Ghazali taubah, Imam Haramain taubah, Imam Razi taubah. Ha satu. Dan hal lain lagi ada juga. Jadi yang menghuduhkan orang lain. Bagaimana menghuduh? Dia kata fa Asy'ariyah ni lebih-lebih lagi dia panggil tak ada beza mana hal itu di antara Mekah dengan Mesir tu lebih kurang ya. Ini cara dia dah di Sudan berlaku di Sudan pun supaya di Jazair di Maghrib supaya berlaku. Pada Ghalib bukan semua pada Ghalib cara dakwah Wahabi ni dia panggil cur, dia panggil kebaikan dia panggil pablak. Dia kata dia ni kami dan tempat gantung kami Quran Sunnah. Quran Sunnah Quran dia panggil cur, dia nampak baik, nampak comel, nampak bagus. Nampak kata oh jadi. Lepas tu itu sebab ini baik. So lagi pak you tuduh kan. Ni Asy'ariyah pergi lagu ni Allah teruklah, Asy'ariyah panggil lagu ni teruklah. Semua tu bohong belaka tu. Semua tu bohong belaka tu. Nah, tu dia. Dia kata dengan sebab dia tak tahu maka jahil murakkab ataupun dia tahu dah tapi dia nak menyesatkan orang lain. Tu dia. Dua-dua tu salah belaka tu. Nah, tu dia. Sebab tu sebagaimana kita ambil contoh di Mesirnya, para pendakwah Wahabi di Mesir, lagu mana dia buat saudara semua. Nah, apabila orang muda mari, dengar dia mengajar, ada orang fuak dia pergi hirat mari baru-baru, anak murid dia pergi hirat mari baru-baru. Dia kata kan? Dia kata ya beracung ya dah. Beracung ya dah. Kata kan? Kata Asy'ariyah jahat sungguh. Siapakah i'tiqad Asy'ariyah tahu tak lagu mana? Dia dalam mengajar dia. Lagu mana? Asy'ariyah ni pegangnya dia kata Tuhan duduk setiap tempat. Tuhan duduk belakang. Lah jamai pun Tuhan duduk. Tempat berak pun Tuhan duduk. Duduk setiap tempat. Bahkan dia panggil tu tempat keji hak busuk macam apa pun Tuhan duduk. Sebab apa? Tuhan duduk setiap tempat. Maka Asy'ariyah kata Tuhan duduk setiap tempat. Kalau gitu, dalam pun ni, dalam tempat orang berak pun ni, bukan di jambai tempat hak ni, tempat jatuh pergi pun Tuhan duduk juga. Sebab apa? Tempat juga. Kalau gitu, tempat yang keji-keji pun Tuhan duduk. Oh, maka ini pegangnya yang tak terima je kata. Ni. Racung yang dia lepas lagi. Maka budak baru mari ngaji, tidak ada asas, maka masuk di hati. Pergi dah. Oh, Asy'ariyah jahat. Jahat Asy'ariyah ni. Karuk ni, sesak ni. Tu dia. Sebab tu, lepas tu pak, apabila dengar Asy'ariyah, ia tak si dengar langsung. Kata telinga terus. Tak si dengar dia mengajar. Tak tahu benda sebenar. Ini dia panggil cara dia. Kalau gitu, dia akak dia panggil pablak dia macam-macam dan dia tuduh orang seburuk-buruk. Maka semua tu bohong belaka tu. Nanti lepas pada ni, ini dia panggil pun jawapan yang kelima. Sebab apa kami Asy'ari bukan Wahabi, jawapan yang kelima. Yang keenam kita mai boleh kelis saudara semua. Mai boleh kelis sosok dah. Kata mereka ini menipu lagu mana? Mereka ini dia panggil buat lagu mana? Kita boleh tahu dengan dia panggil kata daripada mereka sendiri. InsyaAllah saudara semua. Itu dia. Baik. Maka kalau gitu daripada buat syubhat ni dia panggil syubhat yang tadliliyah, menyesatkan orang supaya nawi orang ni jauh daripada Asy'ari, fu'afu'a Asy'ariyah dan supaya nak hirat orang masuk dalam golongan dia. Ini dia panggil cara dakwah dia, cara taktik dia panggil dalam dakwah. Dia panggil kebanyakan Wahabi, walaupun bukan semua. Baik, saudara semua. Baik. Kalau gitu, tak kalau dia orang panggil waktu beri nama 4 orang. Padahal boleh hadir bukan 4 orang ni. Dah ada lagi boleh hadir tapi tak apalah. Tak kalau kita dengar nama tu 4 orang ni, kita kecek 4 orang ni. Tu. Jadi dia kata Imam Abu Muhammad Al-Juwaini ayah bagi Imam Haramain ni ya taubah. Tinggal dia panggil akidah Asy'ariyah, lepas tu mari pergi dengan akidah salaf pada dakwah mereka lah, bukan salaf saleh tak. Salah pada dakwah mereka iaitu dengan pergi dengan zahir ayat mutasyabihat. Ambil makna zahir dengan ayat mutasyabihat. Itu dia. Dan yang kedua Imam Haramain, yang ketiga Imam Ghazali, yang keempat Imam panggil Fakhruddin Ar-Razi. Baik. Kalau gitu kita mari kelis dulu apa yang mereka itu kata dia panggil sungguh atau tidak, benar atau bohong
Nah, di atas kata Imam Abu Muhammad Al-Juwaini taubah. Saudara semua ambil tahu bahawa bermula perkataan mereka tentang Imam Abi Muhammad Al-Juwaini, ayah bagi Imam Haramaini, yang kata dia tu taubah. Siapakah ningna saudara semua? Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Nah, siapakah mereka ini nisbahkan satu kitab kepada Imam Abi Muhammad Al-Juwaini. Dia kata dalil yang paling nyata jelasnya, kata Imam Abu Muhammad ayah bagi Imam Haramain taubah daripada Asy'ariyah. Lepas tu mari pergi dengan zahir nusus, dia panggil sifat mazhab salaf. Salah dia lah, bukan salah hakiki dah. Sebab kami dapat tahu dengan satu risalah yang dia karya. Nama apa risalah tu? Risalatun fi isbatil istiwa wal fawqiyah wa mas'alati al-harfi was saut. Itu dia. Jadi ada risalah yang dikarya oleh Imam Abu Muhammad Al-Juwaini tentang masalah isbat Tuhan duduk atas arash, dan isbat Tuhan tinggi di atas arash, dan Tuhan kalam Tuhan ialah huruf dan suara. Huruf dan suara. Ini kalam Allah. Ini risalah siapa ni? Risalah Abu Muhammad Al-Juwaini. Maka kata daripada Fuq Hashwiyah dan Fuq Wahabi sekarang ni, dia kata ni dalil ni, dalil. Ni kitab ni dalil paling nyata jelas sekali. Kata Abu Muhammad dah tinggal dah Asy'ariyah. Sebab Asy'ariyah tak kata kalam Tuhan ni dengan bentuk huruf dan suara. Asy'ariyah tak kata Tuhan tertinggi. Asy'ariyah tak kata Tuhan bertempat atas arah, beristiwa bertempat, tak kata. Ni dia panggil risalah ada, mana kata dia taubah tu. Itu dalil dia saudara semua. Baik. Kalau gitu saudara semua, apa kita nak kata? La haula wala quwata illa billah. Orang dan mata hati berkatuk ni, orang dan mata hati dia gelap, orang dan masuk bid'ah dalam hati ni gak. Kadang-kadang dia boleh buat benda yang kita tak bergambar tentang dia nak buat. Nah, maka kitab risalah ni bohong saja ni. Nah, bohong saja. Tidak ada hubungan langsung dengan Abi Muhammad Al-Juwaini. Tidak ada hubungan langsung sikit mahbub. Kata ini karyanya bagi ayah Imam Haramain. Tak ada langsung. Saudara semua, ini semata-mata dusta. Jadi ada orang lain suku saka, buat orang panggil pak kitab ni, risalah isbat Tuhan bertempat duduk di atas arash dan tinggi di atas arash, dan kalam Tuhan dengan bentuk huruf dan suara. Ada orang lain suku saka yang buat. Siapa buat? Fuq Hashwiyah. Fuq orang panggil fuq musyabbihah ni. Sebab tujuan dia nak akad orang panggil firqah dia, nak akad mazhab dia. Maka dia kena ambil orang hak dang-dang, orang hak soho-soho, dia di fuq dia. Dia kata ni kali ni, dia panggil Imam Abu Muhammad Juwaini ni, dia panggil bersama kami. Dia lagu tu, boleh hirit orang masuk, bukan 1000 orang dak lah. Ratus-ratus ribu orang. Tu dia. Sebab tu dia nak sangat kepada orang soho-soho tu. Nak sangat tu. Sebab tu dia hari ni dalam dakwah dia kita boleh dengar juga kawasan kena setengah sadar kita. Dia panggil kawasan mana tu hendak baca kitab tu, dia ambil dia panggil imam ni kata gini, imam kata gini. Sebab apa tu? Padahal imam yang ambil kata tu daripada Asy'ariyah belaka tu. Imam Baqillani daripada Asy'ariyah tu. Imam Nawawi daripada Asy'ariyah tu. Daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Asy'ariyah semua. Tapi mereka ini ambil kitab para ulama Asy'ariyah lagi baca. Supaya apa? Nabi lain tahu kata, "Ning supaya kita." Jadi Fuq Asy'ariyah tak lupa. Tu dia. Ni cara mainnya mereka. Ini pun lupa juga ni. Kitab Abu Muhammad Al-Juwaini ni, risalah ni risalah makdzubah. Yang saudara semua, Allahu akbar. Saya pernah kelih dengan mata saya sendiri. Dia panggil gambar, dia panggil pok kitab. Ada sebuah kitab nama Kitab Isbat Al-Harf Was Saut Lillahi Ta'ala.
Musabitkan huruf dan suara bagi kalam Allah. Karangnya siapa? Karangnya Al-Hafiz, dia panggil puan Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Imam Nawawi karang lagu tu. Kita pun subhanallah, boleh jadi ke Imam Nawawi karang lagu ni? Sebab perkataan dia dalam kitab fiqh dia pun nyata dah. Dalam syarah dia panggil Sahih Muslim pun nyata dah. Nah, dia kata dia panggil semua ulama ni dia panggil takwil pada ayat ni. Nah, tu dia. Walaupun dia panggil pegangnya Imam Nawawi ni, dia panggil nak cenderung kepada pegangnya salaf, dia panggil tafwid. Nah, tapi dia kan ni. Maka dia panggil risalah tu bohong saja. Bohong saja. Jadi orang lain suku sakat yang buat, penjahat lah, pengarut, pensesat yang buat tu. Nah, tu dia. Buat lepas tu yang ambil nama orang lain mari berbual, ambil nama hak soho-soho kita. Saudara semua, ini saya nak rakyat pengalaman. Saudara semua. Saya ni pernah duduk di Syam. Saya pernah duduk di Syam, Syria, duduk di Damaskus. Maka saat ni pun pagi saat ni belum nak mula live ni, duduk dalam Facebook, maka sangat suka saya duduk senyum seorang. Sebab apa? Sebab ada setengah orang tu dia post, dia panggil apa? Video yang bersangkut paut dengan dia panggil Masjid Al-Umawi dan jalan lekok lagi kepada masjid. Maka wak kita ni ingat kepada dulu masa kita ada. Ingat, Masya Allah ni, ingat jalan kok ni di sini tempat aku duduk sini. Aku masuk pintu ni dari Jami' Umawi. Dan aku beli di kedai ni, dia panggil tergambar pun hak kita tinggal mari, dia panggil belah-belah tahun dah tinggal mari. Subhanallah. Ada. Maka nak ayat tak kena. Masa saya duduk di Damaskus dulu, Syria, saudara semua. Jadi di sana ia ada servis. Kereta servis ni rotu. Dia panggil rotu jalan dia panggil kereta servis jalan. Supaya kereta menamai sama kita lah. Tapi di sana dalam มืองtu dalam dia guna rotu dia panggil. Kereta bas tak ada, kereta bas baru ada belakang ni dekat saya nak klik dah baru ada kereta bas pula. Belum tu rotu semua dia panggil servis. Maka di servis tu pada golek ditepek di belakang kereta ditepek. Tepek pun ni dukusna, dia panggil poster. Ramai tak ada, dah akal saja. Boleh boleh kata 80% di kereta servis ni ikutlah saya mana-mana pun ditepek poster ni. Tepek poster ni. Nah, tu dia. Hal ni kita kecek benar yang kita boleh kelih dengan mata sendiri. Nah, Allah Akbar. Jadi, gapo tu? Tepek tu. Poster tu ialah duk apa ni? Duk dia panggil apa? Duk kusna kitab. Kusna kitab dia panggil tafsir Quran juz'u amma. Tafsir Quran juz'u amma dah kita layan lagi. Tapi dia cunya, hoya akak sangatnya. Nah, dia panggil tafsir Quran juz'u amma. Bagi Al-Syaikh Al-Allamah, nama dia panggil banyaklah Allamah gini-gini. Nama Muhammad Amin, nama dia. Muhammad Amin tu bakal gapo belakang tak ingat lah siapa belakang tak belakang. Saya ingat depan saja ya. Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Allamah gini-gini ni, nama dia Muhammad Amin. Saudara semua, Allahu Akbar. Kalau gitu kelih tu. Kusna bukan lilin dah. Hebat sungguh. Apakah kereta servis yang ada beribu tay ni dalam bandar ni ada saya panggil ada puluh-puluh saya dalam bandar ni. 80% ada tepek panggil poster ni. Nah. Padahal Muhammad Amin ni, siapa Muhammad Amin ni? Orang mati dah. Lepas tu orang Darawish. Orang jahil tak tahu apa, tidak ada hubungan langsung dengan agama. Tidak ada hubungan langsung dengan ilmu agama. So kata nak tafsir Quran. Nah, nak hurai bahas maya pun tak pandai. Ada dia. So kata nak syarah hadis, baca hadis pun tak kena. So kata nak tafsir Quran lebih lagi lah, baca Quran pun kena tak tahu. Saudara semua, Allahu Akbar. Tapi Syekh Al-Allamah, Al-Fahamah, Al-Mudaqqiq, apa ni? Banyaklah gelar yang puji akhir. Nama akhirnya Muhammad Amin. Allahu Akbar. Dan kita ada sungguh kita. Ada sungguh. Itu dia.
Lepas tu saya tahu mana, saya pun masa tu nak beli kitab tu. Nak beli masa tu. Siapa ni duk kusna orang panggil hebat mana orang ni. Tapi kita tak sempat jumpa. Sebab hari kita duk mengaji dengan Syekh orang panggil Mustafa di Bulbura. Kita duk mengaji dengan Syekh kita. Kita kaji Syekh kita Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar. Dan dengan syekh-syekh yang lain. Maka kita tak bisa dengar. Nama orang panggil apa? Syekh orang panggil apa ni? Muhammad Amin ni. Maka kita azam dia nak beli kitab tu. Nah, orang panggil hebat mana berkali orang ini. Tu saudara semua. Baik. Maka kita belum tu pergi dengar daripada Syekh kita Buti rahimahullahu taala. Dia cerita kata Muhammad Amin ni ia kenal. Orang ni ia kenal baik. Ia biasa keletu, ia biasa berjumpa. Subhanallah. Orang yang tidak ada hubungan dengan ilmu. Bukan kata Syekh menuntut ilmu pun bukan. Bukan. Orang darwish. Ada dia. Subhanallah, mujur kita tak beli. Kalau beli kita baca apa nak jumpa dalam kata dia tu. Boleh hadir daripada fuq batiniyah, menyesatkan orang lain. Tapi kitab yang dikusna dengan besar-besar lagu tu saudara semua. Nak kata kan? Nak kata banyak daripada musuh Islam, sama ada orang yang jahat-jahat daripada orang Islam sendiri, ataupun daripada orang yang bukan Islam, dia kaya kita dan dia ambil nama orang lain main bubuh. Ambil nama orang lain main bubuh. Ambil nama orang alim hidup sekarang, dia hidup lagi. Aku tak kaya, bukan aku, dia boleh menafi. Sebab tu pada galik dia pun nama orang mati dah. Lepas tu orang mati ikut yang ambil bucu ni ambil belakang. Saudara semua, Allahu Akbar. Kalau gitu benda ni dia panggil berlaku setiap masa. Maka daripada kitab yang dikarang dan dibubuh nama ni bohong saja ni kitab Imam Nawawi sah ni. Kata Imam Nawawi kata isbat kalam Tuhan ni dengan huruf dan dengan suara. Padahal kita berani talai. Gilah kaji, gi baca terjemah Imam Nawawi. Setiap orang yang kecek tidak ada siapa sebut pun kitab ni bagi Imam Nawawi. Tak ada. Bohong saja. Maka ni berkaitan sebuah juga. Kitab yang dinisbah kepada ayah bagi Imam Haramain pun sama juga. Tidak ada kitab ni. Baik. Kalau gitu dia kata apa? Dia kata, kita mari dengar tolak hujah satu-satu. Dia kata, kitab ni tidak boleh jadi langsung. Bukan 1% tak, lan persen. Tak boleh jadi, kata kitab ni yang dikarang oleh Imam Abu Muhammad Al-Juwaini, ayah bagi Imam Haramain. Kerana apa? Kerana semua orang yang terjemah, para ulama besar, al-huffaz, al-thiqat, al-ulama, al-muhaqqiqin, al-mu'arrikhin yang terjemah Syekh Imam Abu Muhammad Al-Juwaini ni, semua tu ittifaq, ijma' para penterjemah kata Imam Abu Muhammad Al-Juwaini ni dia panggil apa? Akidah dia sunniyah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang duk berdiri tegak di atas tauhid Tuhan dan tanzih. Maka isbat duduk itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Isbat huruf dan suara itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itu ini bukan karangnya dia cerak. Bukan karangnya dia cerak. Bohong saja. Satu. Ada dia. Baik. Bahkan bagi ayah Imam Haramain ni, ia kawan dia hak ngaji semasa. Ngaji semasa dengan dia siapa? Imam Baihaqi. Hak semasa dengan dia. Dan Imam Al-Qushairi semasa ni. Maka Imam Baihaqi tak ada bahasa kecek kata Imam Abu Muhammad Juwaini ni gelecah geleweng, tinggal dia panggil Asy'ariyah jadi ikut lain. Tak ada.
keluar daripada mulut Baihaqi. Bukan hak keluarnya, kata Imam Abu Muhammad ni Asy'ari. Dan juga keluar daripada mulut wali daripada wali tua yang hebat, Imam Qushairi, Abdul Karim Al-Qushairi. Nah, juga banyak kata Imam Abu Muhammad Al-Juwaini Asy'ari. Tak taubah pun. Itu dia. Satu, saudara semua. Baik. Dan yang kedua pula, yang kita boleh bagi bohongnya, kata kitab saat ni, risalah saat ni bohong saja. Nah, ialah inna akhirama allafahu al-imamu Abu Muhammadin al-Juwaini fil aqidah, ialah aqidatu ashabil imam al-Muttalibi al-Syafi'i wa kafati ahli sunnah. Ini nama kitab hak akhir sekali hak Imam Abu Muhammad al-Juwaini karya. Ni nama kitab ni hak akhir sekali. Nama apa kitab? Aqidatu ashab al-imam al-Muttalibi al-Syafi'i rahimahullah wa kafati ahli sunnah. Ning kitab ni lah bab akidah hak akhir sekali yang dikarya oleh Abu Muhammad al-Juwaini. Maka kitab ni tidak ada langsung dia panggil pun akidah tashbih, akidah yang isbat jihad, isbat tempat kepada Allah, tidak ada. Tak ada. Nah, sebab itu dengan sebab ni lah kita tak ni kita boleh bagi bohong kata bukan hak Imam Abu Muhammad Al-Juwaini. Nah, ada dia. Lagi pula saudara semua, jika kita kembali klik kepada penterjemah, ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang udul, nah, ada dia. Seperti Al-Hafidh Ibn Asakir, tak ada sebut risalah ni kata dikarya oleh Abu Muhammad Juwaini, tak ada. Juga Imam Ibn Salah, orang pang ulama-ulama yang duk karya tabaqat asy-Syafi'iyah tu. Semua ulama Syafi'i dia mau sebut. Nah, terjemah dengan luas-luas. Nah, halus besar, halus sikit, dakik mana sebut habis. Hak mereka tahu. Maka tak ada pun bayar pun tak nampak. So kata benda. Kata kita ni nak dikarya oleh dia panggil apa? Abu Muhammad Al-Juwaini. Nah, kalau gitu Ibn Asakir tak sebut dah kitab dia, Ibn Salah tak sebut dah kitab tabaqat dia. Lepas tu Al-Allamah Ibn Qadi Syuhbah juga tak sebut dah kitab dia Tabaqat Asy-Syafi'iyah, dan Imam Al-Hafiz Al-Isnawi. Nah, tak sebut juga dah kitab Tabaqat Syafi'iyah, tak sebut juga. Lepas tu wa Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala tak ada sebut juga kata ada kitab ni bagi Imam Abu Muhammad Al-Juwaini. Dan yang belakang ni Al-Hafizul Kabir, Al-Allamah Al-Jalil, Imam As-Subki, tak ada sebut juga dalam kitab dia At-Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Nah, lepas tu imam-imam yang lain seperti Imam Ibn Aiman Al-Hambali dan Ibn Khallikan pada wafayat, Imam Safdi daripada Al-Wafi bil Wafayat, semua tu tak ada dia sebut kata Imam Abu Muhammad Al-Juwaini daripada kitab ia karya ada risalah Isbat Al-Istiwa. Tak ada. Nah, saat ni yang ketiga. Yang kedua saat ni akhir kitab ia karya nama kitab akidah saat ni. Maka akidah ia pelago terus dengan risalah ni. Tu. Baik. Dan yang pertama para ulama Syafi'i semua ijma'. Nah, para penterjemah kata Imam Abu Muhammad sunniyatu al-aqidah. Nah, bukan akidah lain dah. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah dah qaimatun ala tauhidillah wa tanzihihi subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Yang keempat saudara semua, dalil yang keempat. Nah, yang kata kitab ni tidak boleh jadi langsung bahawasa orang panggil apa ialah karya orang panggil Abu Muhammad Al-Juwaini tak hadis sebab apa? Ni aqrabun nasi ila hadzal imam ibnuhu. Orang yang paling rapat sekali dengan Imam Abu Muhammad ni, nah siapa? Anak dia. Anak dia paling rapat. Maka sebagaimana saya ayat kemarin dulu saudara semua, orang yang lebih kenal kita, orang yang lebih rapat kita. Orang yang lebih kenal saya, keluarga saya, isteri saya, anak saya, dia lebih kenal saya daripada orang lain. Dan saudara pun supaya juga. Orang lain keluarga saudara lah lebih kenal daripada orang lain. Nah, itu otomatik dah. Kita dengan orang tu lama, duduk sama, dia lebih kenal kita. Maka tak ada dah dalam dunia ni orang yang lebih kenal Imam Abu Muhammad Al-Juwaini, tak ada dah. Yang lebih kenal daripada anak tak ada. Anak dia lebih kenal pada orang lain.
Siapa anaknya? Ialah Al-Imam Haramain. Nah, ada dia. Maka Imam Haramain tak ada pernah sebut pun, tak ada pernah kecek pun, tak ada pernah royak pun. Kata ayah dia ni pernah karya kitab nama ni. Tak ada bahasa royak kata ayah dia taubah daripada Asy'ariyah. Tak ada. Nah, ada dia. Pas orang hak suku Sakak ni, kadang-kadang lepas daripada Imam Abu Muhammad Juwaini mati 500 tahun ni, 1 tahun dah mati. Nah, kita main royak kata, dia taubah weh. Dia ada kitab tu weh. Nah, tahu mari mana kita? Lain mimpi ke? Ataupun turun wahyu daripada Allah, Jibril waktu mari? Bukan dia lagu tu. Nah, tak siapa percaya kecek lagu tu rasanya. Nah, ada dia. Sebab tu kita kena berdiri di atas benda waqi'. Jangan berdiri atas waham. Dah waham dia duk gamal otak sendiri, fikir diri, jangan lagu tu. Itu orang panggil pun tak betul. Kita ambil waqi'. Nah, ada dia saudara semua. Baik. Dan yang kelima pula, bagi kitab risalah, orang panggil pun risalah apa ni? Ya apa ni? Risalah fi isbatil istiwa wal fawqiyah ni. Patu isbat al harf was saw bagi Tuhan ni. Risalah ni tidak ada sanad yang sabit, yang sahih siapa kepada Imam Muhammad Al-Juwaini, tidak ada. Tidak ada sanad. Nah, maka ini semua dengan dalam 4-5 perkara yang kita sebut ni, ini boleh beri kejelasan kepada kita, kata kita ni bukan 100%, bukan juta-juta persen, bukan daripada karangan Abu Muhammad Al-Juwaini. Maka ini direka saja, bohong saja. Saudara semua, inilah benda yang dia panggil kita sangat takut dan bimbang. Jadi hari ni banyak orang-orang buat lagu ni. Dia panggil apa? Buat kita bubuh nama orang lain. Ataupun ambil kita ada orang ngari sungguh tapi ubah isi dalam. Benda ni sangat banyak sangat dia buat. Lebih-lebih lagi di Saudi Arabia. Kita ahli sunnah wal jamaah kena ingat benar beli. Walaupun bukan setiap butik, setiap buah berlaku lagu tu, tapi kita tak tenang. Sebab apa? Hodok leh mari banyak lajak. Yang diubahkan. Supaya apa? Supaya we kena dengan mereka, pegangan mereka. Dia tak ubah mana hal lain. Hak akidah ni. Dia tak ubah mana hak fiqh. Tak ubah mana hal lain. Hukum-hukum fiqh ada juga ubah, ada juga. Ada ni. We kena dengan apa yang dibawa oleh mereka. Ini bukan tuduhan, benar berlaku sungguh. Ada dia saudara semua. Allahu Akbar. Baik. Itu ialah benda yang bersangkut paut dengan Imam Abu Muhammad Al-Juwaini. Maka kita boleh tolak dengan dia panggil 100% kata kitab ni bohong saja, bukan daripada karangan Abu Muhammad Al-Juwaini. Baik, satu. Kita mari yang kedua pula, syubhat yang kata Imam Al-Haramain. Imam Haramain, Abdul Malik, Abul Ma'ali, dia ni dia panggil apa ni? Dia taubah daripada Asy'ariyah dan dia kembali kepada salaf. Salaf mana? Supaya marilah, bukan salaf kusalah, salaf buat dia yang kehendak. Jadi salaf isbat dia panggil apa? Akhbar sifat ala dia panggil apa? Zawahiriha dia panggil al-muta'arafah bainan nas. Dalilnya yang kata Imam Haramain ia taubah sebab dia mencelakan ilmu kalam. Sebab dia mencelakan ilmu kalam. Padahal ilmu kalam ni satu ilmu yang diguna oleh Asy'ariyah. Maka apabila nyata jelas cerak kata Imam Haramain yang mencelakan ilmu kalam, makna kata dia dah taubah daripada Asy'ariyah. Subhanallah. Sebab tu hari ni daripada bala besar. Jadi orang tak tahu mari kecek supaya dia tahu. Orang yang bukan Asy'ariyah dia mari kecek supaya dia ni orang yang lebih alim sekali dari Asy'ariyah. Ini bahaya. Subhanallah. Kita tak tahu hak Asy'ariyah, diamlah. Ada dia nak kecek boleh. Ngaji dia panggil wilaik dulu. Tahu dulu belok betul ke mana, hakikat ke mana. Cerak patut kecek. Kecek benar. Jangan iftira, jangan tadlis, jangan tadlil, kecek betul. Jangan baca sendiri, jangan dengar tugu-tugu hak dia dak mengaji, dengar apa pergi tu dah. Tugu tu boleh dibahau tugu tu. Boleh jadi bahau. Benda orang panggil apa? Benda ihtimal.
Kata dia sungguh abang boleh jadi. Sebab tu jangan ada percaya. Hak ni hak balah hari ni dengan Tok Guru Pak pakai terus 1%. Kata Tok Guru ni benar kecek. Kalau gitu apa saja yang keluar daripada mulut Tok Guru semua benar sungguh. Maka aku bawa kelih bawa. Pada hari bawa tu seplesu-plesu benda. Nah, Allahu akbar saudara semua. Nah, baik. Lepas tu nak ayat kata banyak mana daripada pengikut Wahabi, pelajar-pelajar baru, orang-orang awal daripada Wahabi banyak mana yang tertipu dengan kata setengah Tok Guru daripada Wahabi yang kata bagi Imam Abu Muhammad Al-Juwayni ada kitab ni. Banyak orang percaya. Oh, berjuta boleh hadir percaya. Nah, sebab Wahabi ni walaupun duduk dalam 10%, tapi 10% pun orang juta-juta. Sebab orang Islam ni dua dekat 2,000 juta. Dekat 2,000 juta. Maka jika kira persen enggak, kalau 10%, berapa? Tu dia. 200 juta. Nah, tu ramai lah. Kalau gitu kelih orang. Maka percaya, padahal benda bohong tu. Padahal benda tu plesu tu. Padahal benda tu dusta tu. Tapi ramai orang percaya. Sebab apa? Dengan Tok Guru saat ni. Ni bahaya saudara semua. Allahu akbar. Baik. Kalau gitu, dalilnya yang kata Imam Haramain ni dia taubah daripada Asy'ariyah ialah dia mencela ke ilmu kalam. Dan dia tulislah kitab dia, kitab Al-Aqidah An-Nizamiyah, bahawa dia sesat sebab apa? Dia dah guna ilmu kalam dulu. Nah, dalam sepanjang umur hidup dia panjang mari tu, dia dah guna ilmu kalam ni banyaklah. Sebab tu dia sesat dan dia mencelakan ilmu kalam. Maka hak ni lah lebih jelas sekali kata dia dah taubah saudara semua. Allahu akbar. Baik. Kalau gitu, adakah betul begitu? Sebagaimana syubhat yang dibuat oleh setengah-setengah bangsa kita daripada kaum baru. Nah, walaupun bukan kita, tapi benda ni dibuat disebar dalam Facebook, dalam internet, dalam mana-mana oleh Wahabi. Nah, walaupun orang panggil apa bukan daripada orang tempat kita, tapi kita kecek Wahabi dengan cara umumnya pada ghalib saudara semua. Baik. Kalau gitu saudara semua, perkataan kata Imam orang panggil Al-Haramain dia taubah daripada Asy'ariyah sebab dia sesat, dia royak sendiri kata dia sesat sebab dia orang panggil apa duduk guna ilmu kalam, duduk memarasah ilmu kalam. Lepas tu pula dia mencelakan ilmu kalam. Sebab itulah ini tanda kata dia dah taubah daripada Asy'ariyah. Sebab Asy'ariyah orang yang pegang sungguh-sungguh dengan ilmu kalam. Baik. Kalau gitu perkataan itu tu dia panggil apa? Kalamu haqqin urida bihil batil. Kalam benar. Kalam betul. Sebab Imam Haramain kata sungguh. Tapi yang dia jaja tu dia panggil apa? Urida bihil batil. Nah, tu dia. Jadi benda yang dia kehendak dengan perkataan itu tu benar batil. Bohong lah kata, bukan benar ada. Ada apa perkataan Imam Haramain kata sungguh, tapi ia nak kok lain. Kita yang sebar kok lain. Batil dia panggil. Tu dia. Jadi perkataan itu lah ya. Tapi kalau sebar kok ni makna gini, sebar kok ni makna kok ni. Mak sebar kok ni benda baik besar. Benda tak salah ke apa? Tadi saya bakal ni sejahat-jahat benda. Tiba-tiba kawan Wahabi, ya saya bakal ni, saya bakal jahat tu. Itu dia saudara semua. Baik. Allahu akbar. Jadi saudara semua, bab ilmu kalam ni ia ada bahasa rak syubhat dengan cara luah-luah di akhir kitab ni. Di akhir hujung-hujung kitab. Sebab ya kitab ni gini, saya dah ajak dia panggil benda ada lebih kurang dulu. Kitab ni yang ada semua ni 360 muka. 360 muka, tapi aku tu dia panggil tengah-tengah hetak besar sungguh benar-benar, tak hulu ke besar ada. Nah, tu dia. 360 muka. Daripada mukadimah dalam 45 muka depan tu. Lepas tu jawab limaza ana Asy'ari, lepas tu la Wahabi tu. Ia ada sebelah poin. Sebelah head pun yang wakwi kita ni jadi Asy'ari dan tak saya jadi Wahabi.
Royak 1, 2, 3 apa? Siapa sebelah. Lepas tu lik belakang tu sambung dia panggil apa? Rad syubhat 5 syubhat. Belakang tu. Gapo syubhat yang makan 5 tu? Yang pertama ialah masalah Wahhabi tuduh kata Asy'ariyah dia isbat 7 sifat saja bagi Tuhan, hak lain dia yang menafikan. Kalau gitu dia Mu'attilah. Adakah benar gitu? Di sana ada rad. Nah, ada dia. Yang apa ni? Yang kedua daripada syubhat yang kita tak belakang jawab apa? 5 syubhat semua. Yang kedua ialah masalah dia panggil setiap orang yang takwil dia panggil Asy'ariyah dengan Jahmiyah, dengan Mu'tazilah, Fu'atullah saja. Sebab tu banyak menalah kitab-kitab Fu'at Wahabi ni, ada apa? Al-Asy'ariyah, Afrakh, Al-Jahmiyah, Wal-Mu'tazilah. Bermula Asy'ariyah ni ialah anak bagi siapa? Bagi Mu'tazilah dengan Jahmiyah. Maka sebab apa tu? Sebab Asy'ariyah takwil sebagaimana Mu'tazilah takwil. Kalau gitu Fu'atullah. Ni kita ada bahasa Arab di sana. Nyata ada kenyataan di sana. Dah huraiya sana. Nah, syubhat yang ketiga ilmu kalam. Ni adakah ilmu kalam semua ni paling mazmum semua? Hidup ada belakang. Tak ada semua. Dan yang keempat masalah dia panggil apa? Tafwid. Tafwid ilmu ke tatwid kaifiyah. Ada dia. Dan yang kelima yang akhirnya dia panggil ada ibarat-ibarat yang diriwayat daripada imam-imam masa salaf yang kata Tuhan bertempat gitu gini, tu dia panggil kita ada dia panggil bicara sana ada 5 besar-besar, walaupun jawapan tu huraiya taklah banyak sangat, tapi dia panggil sosok jelas insya-Allah. Nah, sebab tu nanti sampai tempat dia kita cara insya-Allah. Saudara semua. Baik. Maka di sini ni kita sebut dia panggil lepas-lepas kasar-kasar saudara semua. Dia kata ilmu kalam ni bukan semua salah. Ilmu kalam ya ada hak baik dan ada hak jahat, ada hak benar dan ada hak belak, ada hak palsu dan ada hak betul. Nah, kalau gitu ilmu kalam yang dicela bukan Imam Haramain seorang, ulama lain pun cela, Imam Syafi'i cela, dan imam-imam yang hebat-hebat cela belaka. Saya diri misalnya wala bukan imam pun anak pelajar ilmu ya saya ni. Nah, penuntut ilmu ya saya ni. Nah, saya cela ilmu kalam. Dan saya rasa semua para Asy'ariyah celah belaka ilmu kalam. Tapi kalam mana? Kalam hak tak kena dengan Ahlussunnah wal Jamaah lah. Kalam yang dibawa oleh Al-Mu'tazilah. Kalam sebagaimana puak-puak dia panggil falasifah dia bawa. Ilmu kalam tu hak dicela tu. Adapun ilmu kalam yang menetapkan repang sifat Tuhan, layak dengan Tuhan. Nah, ilmu kalam yang boleh tolak syubhat-syubhat golongan yang jahat, golongan fuq mubtadi'ah, golongan al-malahidah. Kena guna ilmu kalam belaka tu nak rak kelik tu. Maka ni, sah kata repang Asy'ariyah guna. Ulama salaf pun guna. Bahkan belaka masa sahabat lagi, sahabat guna ilmu kalam. Nah, maka bagaimana nak kata setiap orang daripada orang yang guna ilmu kalam sesat belaka? Sebagaimana telah dakwa oleh orang panggil puak-puak kaum baru di hari ni. Tanah Arab di tempat kita pun supaya kata apa? Ahlul kalam, ahlul bidah wal ahwa. Dengar semua dari penceramah-penceramah mereka di Malaysia kita dengar ustaz-ustaz Wahabi Malaysia kata. Dan tempat kita sini pun ada setengah-setengah harta klip ke saya. Nah, kata apa? Ahlul kalam, ahlul bidah wal ahwa. Fuak pakai ilmu kalam, fuak bid'ah dan fuak ikut nafsu, hawa nafsu. Fuak sesat-sesat lah kerja mudah-mudah kan. Tu dia. Kalau yang gaduh, saudara semua, itu melampaui tu kalau umum lagu tu. Dia panggil tak adil lagu tu. Zalim benar-benar tu perkataan itu tu. Sebab apa? Kalau kata lagu tu, dia menghukum bid'ah belaka tu para-para ulama besar tu. Siapa ke masa salaf tu? Bahkan menghukum kata sesat para-para sahabat. Sebab para sahabat guna ilmu kalam. Itu dia. Sebab tu ilmu kalam ia bagi dua. Ilmu kalam yang haruh, yang jaiz, dan ilmu kalam yang mazmum. Maka semua para ulama bukan Imam Haramain dah. Bahkan semua Asy'ariyah mencelakan belaka ilmu kalam yang mazmum. Lagu mana? Ilmu kalam yang mazmum ialah ilmu kalam yang ikut cara falasifah. Siapakah mengutamakan daripada ayat Quran yang muhkamat, mengutamakan daripada hadis yang mutawatirah,
Nah, dan diutamakan daripada kata-kata sahabat yang sahih. Ilmu kalam lagu ni dia tahu sungguh lagu ni kita pun celah. Tapi kalau ilmu kalam yang sepakat dengan orang panggil nusus al-Quran, sepakat dengan orang panggil sunnah Nabi dan sepakat dengan para sahabat, hak ni boleh guna. Hak ni boleh guna saudara semua. Nah, ada dia. Sebab tu, nah, Imam Ali bin Abi Talib, nah, dia guna ilmu kalam. Bahkan dia rad di atas khawarij dengan ilmu kalam. Nah, hujah aqliyah. Gapo ilmu kalam? Ai al-hujaj wal barahin al-aqliyah. Ini dia panggil ilmu kalam. Maka Imam Ali bin Abi Talib guna ilmu kalam. Guna hujaj aqliyah mengkalahkan dia panggil puak-puak khawarij. Dan guna ilmu kalam mengkalahkan puak-puak ad-dahriyah. Nah, itu dia. Dan menggunakan ilmu kalam, nah, mengkalahkan 40 orang daripada ahbab Yahudi. Siapa guna ni? Imam Ali bin Abi Talib. Adakah Imam Ali bin Abi Talib daripada ahli bidah? Adakah Imam Ali bin Abi Talib daripada ahli ahwa? Bukan, ya, tak siapa kata lagu tu. Bahkan ahad al-mubasyirin bil jannah. Salah seorang daripada ahli syurga. Yang Nabi kata Ali angkat daripada ahli syurga. Bagaimana kita nak hukum tentang seorang guna ilmu kalam? Tak, kelih. Jangan umum. Saudara, kita setuju dengan saudara kata ilmu kalam mazmum, ya, kena kepada ilmu kalam hak ning mazmum lah, hak lain tak mazmum. Maka Asy'ariyah dia guna ilmu kalam, guna hak lek comel ning. Hak kena ning, hak harus ning. Bukan ikut hak mazmum nung. Dak. Nah, tu. Sebab tu dia tak tahu kecek pun salah dah. Dia tahu patut nak pelik kau lebih jahat. Nah, hak ni kena ingat saudara semua. Allahu akbar. Baik. Dan Imam Hasan Al-Basri, guna orang panggil Sayyid Tabi'in, ulama tabi'in yang hebat. Imam Hasan Al-Basri, para orang Islam semua orang panggil ijma', kata dia orang baik, kata dia orang bagus, kata dia orang panggil apa? Wali daripada wali Allah. Nah, guna ilmu kalam. Dan Imam Abu Hanifah An-Nu'man dia berdebat dengan Fuad Dahriyah, guna ilmu apa? Ilmu kalam, hujaj al-aqliyah al-qati'ah. Nah, ni guna. Kalau gitu, nah, nak berhujah kata setiap orang guna ilmu kalam sesat belaka dan orang panggil Fuad Syairah belaka, kalau yang ada, yang lain-lain tu, saudara semua. Sebab tu dia tak tahu, nah, ngaji bui tahu. Murah hak mana tu? Hani dia panggil buat zalim kepada Imam Haramain ni. Kata Imam Haramain mencelak ilmu kalam. Kalam mana? Kalam mana? Nah, ada dia. Allahu akbar. Baik. Dan adapun risalah dalil selaginya yang Wahabi dok ayat kata Imam Haramain ya taubah dah. Orang pakai taubat belaka dah, dia kata. Dia kata betul nak menganyi lah. Orang taubat belaka dah, Fuad Syairah tak khabar lagi. Para ulama Syairah hebat-hebat pakai taubah belaka dah. Kita duk orang panggil pun duk pergi hak tulah lagi dah, tak khabar lagi. Dah duk tidur kali lagi. Subhanallah. Kita tak faham, kita tak gerti, kita tak mendalami, tiba-tiba perasaan tahu, perasaan dakwah kata gerti. Ini masalah. Nah, itu dia. Maka kita saya katalah atas jahil murakab, dia panggil telajar. Tapi nak kata nak kecek apa semula, dia panggil pewit tahakkuk dulu. Kecek apa semula, wit tahqiq dulu. Dia sungguh dia panggil meliput tidak kecek. Itu dia. Jangan dia panggil tahu hawa-hawa, tak nak baca mendalami, tak nak ngaji dengan Asy'ariyah langsung. Pas nak mari pandai daripada Asy'ariyah ke mana? Nah, itu dia. Supaya kata, le umur saya lah. Nah, itu dia. Saya juga kecek saya, perkataan saya tu panggil 10 patah. Makna saya gini. Orang yang lebih tahunya, orang yang umur saya. Kata saya nak ke mana lah kecek pada saya ni. Nah, itu dia. Tiba-tiba orang sebut sakat ambil gitar kau lain berat. Nah, maka tak tahu dia lah. Nah, itu dia, tu cara dia. Saudara semua, Allahu akbar. Maka orang tak takut ke Tuhan lah orang hari ni. Tak takut ke Tuhan. Nah, dia panggil perasaan kata dia, maka berkecek dengan cara mancai dia panggil. Maka tuduh orang macam-macam. Padahal dia panggil kita lah yang salahnya. Sebab kita tak tahu benda hak sebenar. Nah, subhanallah. Nah, ada saudara semua. Baik. Adapun dalil lagi yang dia kata Imam Haramain ni dia panggil taubah, dalilnya ialah kitab dia Aqidah An-Nizamiyah
yang dia karang akhir sekali. Kitab ni lah dia karang dia akhir sekali, kitab Al-Aqidah An-Nizamiyah. Tu dia. Maka ini dalil bahawa dia taubah. Saudara semua, mari perhatikanlah lah. Kata isi dalam Aqidah An-Nizamiyah ni apa ada. Perkataan dia kok mana? Siapakah kita boleh kata dia taubah tu Subhanallah. Ini dia panggil bala belaka ni. Bala kita tak reti, bala kita tak tahu hakikat sebenar, kita faham sendiri gamak-gamak ataupun ambil daripada perkataan orang yang kita mengaji dengan dia bagi tahu kita lagu tu, kita bawa tu. Gajilah. Allahu Akbar. Nak kata lagu mana? Nah, tu dia. Saya nak jaga mulut saya kata yang huduh-huduh lah sebab kita bukan nak bala. Tapi mintalah. Jadi nak kecek apa semula-semula tu dia panggil apa witahaqquq dulu. Witahu sungguh-sungguh dulu. Pas nak kecek tak apalah. Tak salah pun. Tapi kalau kecek tak tahu, ini bala. Tu dia. Allahu Akbar. Dan apabila kita buat lagu tu, yang sebenar pun kita tak ada buat nyanyi kepada orang lain. Kita buat nyanyi ke diri sendiri. Sebab apa? Sebab kita duk tunjuk jahil ke orang. Bahawa padahal kita perasa kata-kata ilmu dah. Ini masalah hari ini yang berlaku. Ada. Kalau gitu saudara semua, benar hak sebenarnya Imam Haramain ini, dia serupa dengan Asy'ariyah ramai-ramai. Jadi kena faham, wahai saudara semua yang dia panggil sebelah, dia panggil sana. Kaum baru nak kita kata. Ada. Hendak faham bahawa Asy'ariyah ni, akidah fu Asy'ariyah ni, fu kami ni, dia bab pegangnya sifat Tuhan ni, ia ada dua maslak. Ada dua jalan. Yang pertama nama maslak at-tafwid, yang kedua maslak at-ta'wil. Dua. Dalam mazhab dimna mazhab wahid. Di atas mazhab yang satu ya, tapi cara guna tu supaya pedal kan, supaya orang nak orang panggil apa, orang nak rok. Ya ada dua pedal. Ada pisah panak so, pisah pedal panjang so. Maka kena ketika guna pisah lah, pisah panak. Dah kena ketika guna pedal panjang. Gitu ya. Tapi orang bawa orang tolak tu ya. Ya guna ya. Ketika ni kena guna pisah panjang, pedal panjang ni, hak guna pedal panjang. Ketika ni guna dengan pisah lah, pisah panak, hak guna pisah panak tu ya. Orang tolak tu ya. Tu cara dia. Ini tafwid, ini ta'wil tu ya. Kalau gitu maslakan dimna dairah al-manhaj al-wahid. Tu ya hak sebenar saudara semua. Allahu Akbar. Kalau gitu ini Asy'ariyah, bukan Imam Haramain. Asy'ariyah lah ni pun lagu tu. Lah ni. Tu dia. Ada Asy'ariyah yang dia panggil tafsir, masyarakat dia panggil ta'wil. Nak pegangan masyarakat tafwid sebab lebih selamat. Dah kena orang, guna kedua-dua. Kalau tak berlaku apa, masyarakat dia panggil apa tafwid. Kalau berlaku guna masyarakat ta'wil. Dah kena orang, kelih kata lah ni tak boleh guna dah masyarakat dia panggil ta'wil. Dia panggil tafwid sebab apa? Sebab fitnah banyak, syubhat banyak. Kena guna hak ta'wil saja. Itu masing-masing ambil, masing-masing guna pedang. Tu cara dia saudara semua. Ini hak sebenar. Kalau gitu, Imam Haramain ni masa dia banyak puak-puak mujassimah, banyak puak-puak musyabbihah, hasyuiyah, lebih-lebih lagi daripada orang panggil orang yang bermazhab Hambali di masa tu. Sebab Hambali ramai 30% daripada Hambali ni cenderung pergi kepada hasyuiyah, musyabbihah, bab akidah ataupun bab fiqh ikut mazhab Hambali. Tu dia. Sebab tu berlaku dia panggil sisi faham dia panggil nak mari semua tu. Sebab tu Imam Haramain kena ada ni Imam Haramain. Tak kalau dia tegak, dia duk depan, duk rak buat ni, duk dia panggil memapahkan syubhat mereka ini. Sebab tu mereka itu buat juga tu. Buat kitab karya di atas nama Imam Haramain. Sebagaimana dibuat di atas Imam Asy'ari, saudara semua. Maka Imam Haramain dia nak mengkalahkan mereka itu, nak menolakkan syubhat-syubhat mereka itu, ia guna ilmu kalam, ia guna ta'wil, ia guna maslak dia panggil ta'wil. Tu dia. Maka boleh benar. Hujung-hujung umur dia. Sebab apa? Sebab sebagaimana kita ayat sama-sama dah. Al-asl at-tafwid.
Al-asal at-tafwid. Walaupun bahasa ni kita ada cara panggil di sana belakang kitab ni insya-Allah. Nah, patu al-fara' fara' at-ta'wil. Fara' ta'wil, al-asal at-tafwid. Ini akidah pegangan Asy'ariyah. Ada dia. Maka apabila ta'wil ni fara' guna ketika darurah saja, berpi habis dah, klik kepada asal. Maka daripada perbuatan macam ni ialah dibuat oleh Imam Haramain. Sebab ia guna sampakah fitnah dah mampu. Fitnah dah dia panggil hak duk sebar syubhat tu dia panggil dah kalah, tarak dah. Orang pun dia khabar tahu belaka tu gini. Dia apa? Tinggal maslak ta'wil klik kepada maslak at-tafwid pada hujung umur dia. Tu ya. Tak saya guna dah pedih. Dia panggil apa? Kalau nak bola agak dia panggil apa? Nak sutai. Dia panggil kuang setat. Bukti dah. Tak main dah bola lepas dah ni. Ni pun supa. Ni pedai ni, ni pajan ni. Dia panggil aku tua dah. Tak boleh guna dah. Takut. Ni ada pisah panak ni adilah. Tu ya. Lagu tu dah. Tu dia. Orang tu lah. Mazhab tu lah. Tapi cara guna ya. Saudara semua. Kalau gitu, bukan taubah pun. Supa habis-habis dengan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ni lepas ada taubah, dia taubah daripada Mu'tazilah, rak orang ni berdebat orang ni mengalahkan orang ni dengan hujah aqliyah, ilmu kalam. Siapa kaya kitab. Nama apa dia panggil kitab dia? Ahsan al-kalam. Gapalah ada kitab dia karya dia panggil Istihsan ilmu kalam. Istihsan ilmu kalam. Dikarya kitab yang dikarya oleh Imam Asy'ari. Itu dia. Tapi duk berdebat lama benih hebat kembali orang khabar tahu belaka sedar apa semua dah. Syubhat ada mampu right dah. Dia pun hujung-hujung umur dia tinggal dia panggil maslak, dia panggil ta'wil, kembali klik kepada tafwid sebab hal ni hak asal. Tu dia. Itu ya masalahnya. Tapi kita yang tak faham atau apa hedah tapi nak mesesatkan orang, hak ni lebih teruk ni. Kata taubah tak taubah, tak pun saudara semua. Allahu akbar. Baik. Itu jawapan yang dituduh kata Imam Haramain taubah, maka tak benar, tak betul. Sebab orang lebih kenal Imam Haramain anak murid dia. Anak murid dia lebih kenal sekali. Siapa daripada murid yang hebat? Imam Ghazali. Hak paling hebat sekali. Itu dia. Maka Imam Ghazali ni dia panggil apa? Terima ilmu daripada Imam Haramain. Sampai Imam Haramain mati tu. Misal kata. Ada. Maka jika Imam Haramain taubah sungguh, tinggal sungguh dia panggil ta'wil dasar sungguh, sesat sungguh, maka kembali klik kepada isbat ala zawahiriha, tak berlaku benda ni. Tapi kita misal kata berlaku. Secaya Imam Ghazali bawa tu Imam ya. Tapi tak pun juga. Sebab je kalau kita klik kepada tuduh syubhat yang Wahbi buat, dia kata Imam Ghazali juga taubah hujung umurnya juga. Hujung umur dia, subhanallah. Hujung umur belaka. Hujung umur. Allahu akbar. Kalaulah mungkin dengan ngaji Imam Haramain kan. Kalau Imam Haramain taubah sungguh, dia terima kan. Dia terima dia kena bawa ahludah. Sebab benda kena ambil ahludah. Kena benda hak salah, kena tahap ahludah. Pak kenapa dia bawa hak salah? Lepas tu kita buat hujung-hujung umur, bukan ya lagu tu. Itu dia. Maka semua tu tak benar belaka tu. Semua tu syubhat yang dia panggil apa yang palsu belaka tu. Semua tu dusta dan bohong belaka dan tunjuk kata tak faham hakikat yang sebenar. Saudara semua. Baik. Itu benda yang bersangkut paut dengan Imam Haramain. Kita mari pula benda-benda yang bersangkut paut dengan Imam Ghazali, dua Imam Razi. Yang Wahbi kata, dia panggil mereka ni dah taubah daripada Asy'ariyah dan jadi fuq dia panggil Hasyuiyah. Jadi fuq salaf apa? Salaf Hasyuiyah musyabbihah lah. Sebab isbat dia panggil apa? Nusus as-sifat di atas zahirnya. Tu dia panggil syubhat yang mereka tu duk sebar serata tempat. Allahu akbar. Nak kata kan kita ni subhanallah. Tak laku Tuhan sungguh lah tu. Orang kata lagu ni. Walaupun orang dulu daripada Wahbi yang mula-mula rikrem buat benda ni tak takut. Kita yang belakang-belakang ni kajilah dulu. Sungguh tak sungguh. Belum kita nak turut hati perkataan itu tu. Kita orang yang ada akal ke, orang yang berakal ke, yang ada ilmu ke Tuhan bagi ni, yang boleh baca kitab Arab ke, kajilah saudara semua. Supaya orang panggil tak sesat.
supaya orang panggil apa? Kita tak celaka dan tak berdosa setiap hari. Ini duk tuduh daripada menyesatkan orang lain. Dan duk sebar benda-benda bohong. Subhanallah. Dan daripada benda yang kita tak terima sekali, walaupun bukan daripada semua Wahabi, tapi daripada masyayikh Wahabi yang ramai. Itu dia yang memfatwakan kata boleh bohong jikalau kita nak mengalahkan musuh, nak mengalahkan seteru kita. Boleh bohong. Subhanallah. Bila Tuhan menghalalkan bohong? Bila Nabi menghalalkan bohong? Lebih lagi dalam bab agama ni. Allahu Akbar. Boleh bohong dalam agama. Subhanallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billah. Baik. Kalau gitu, saudara semua, panggil syubhat yang kata Imam Ghazali dan Imam Razi ni dia panggil taubah daripada Asy'ariyah. Baik. Maka kita kata benda ni palsu, benda ni dusta, benda ni iftira, benda ni dia panggil tadlil, menyesatkan orang lain. Itu dia. Dalilnya apa hujah kita? Satu daripada hujah kita yang kita boleh bakit bohong apa-apa yang dikata orang yang buat syubhat kata Imam Ghazali, Imam Razi ni taubah. Yang pertamanya saudara semua, bagi dua-dua orang imam yang hebat ni tak ada dah. Sebab apa? Orang yang paling hebat sekali, korong yang kelima, Imam Ghazali. Walaupun Wahabi tak terima, tak ada gapalah ni. Kita ambil kepada jumhur, jamahir, ahli sunnah wal jamaah, semua tu ittifaq. Ittifaq, ittafaqa jamahiru ulama'il ummah ala anna al-imama al-Ghazaliyya mujaddidu al-qarni al-khamis. Itu dia. Ini ittifaq jamahir ulama sunnah wal jamaah bahawa Imam Ghazali dia panggil mujaddid, qarni yang kelima. Mujaddid. Walaupun di hari ini kita dengar Allahu Akbar, dengar daripada ulama Wahabi yang hebat-hebat ni, Allah, dia menghinakan Imam Ghazali. Hina sungguh-sungguh. Kemarin dulu saya dengar seorang ulama di Mesir yang masyhur, ulama Wahabi, yang Wahabi dia panggil jadi mu'tamad bagi orang Wahabi di Mesir lah. Nama apa? Nama Syekh Mustafa Al-Adawi. Dia katakan Imam Ghazali khatibul lail. Allahu Akbar. Hatibul lailin. Mana apa hatibul lail? Orang cari kayu api waktu malam. Ikut dengar apa? Ambil belakang. Dengan dia panggil apa? Tak guna akal fikiran lah. Ambil belakang. Tak tahu apa dia panggil. Tak boleh buat kira dengan dia. Ini kata lagu tu pada Imam Ghazali. Bukan seorang Imam Sayuti. Hatibul lail. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Tak hormat kepada guru. Ini kita bimbing belaka ni. Bimbing takut mati dengan tak baik. Bimbing takut mati dengan su'il khatimah. Hadanallahu wa iyyah. Itu dia. Taballahu alaina wa alaihi. Ini kita kena. Kita tak kena jahat kepada sesiapa. Tapi kita insya-Allah Tuhan buka mata hati kembali kepada benda yang betul. Allahu Akbar. Ulama Al-Sunnah wal Jamaah, ratus-ratus ribu orang ni setuju belaka. Di masa dia dan lepas pada dia setuju. Kata Imam Ghazali mujaddid qarni yang kelima. Maka dia terkenal sekali. Dan Imam Razi mujaddid qarni yang keenam. Mujaddid qarni yang keenam. Ini ittifaq jamaahir ulama Sunnah wal Jamaah ni. Maka orang yang jadi mujaddid ni tak nak royak ada. Termasyhur terkenalnya orang cerak dah ikut. Orang panggil apa tepat 7 orang, tepat orang perhati kelih. Anak murid ramai cerak tak nak royak dah. Itu dia. Kalau gitu saudara semua, pernah kita dengar tak daripada murid-murid, ashab-ashab Imam Ghazali, ashab-ashab Imam Razi kata Imam Ghazali, Imam Razi dah taubah daripada Asy'ariyah. Ada tak? Tak ada. Tak ada seorang mahbub daripada murid ashab Imam Ghazali, anak murid ashab Imam Razi, tak ada siapa pun yang kata Ghazali taubah daripada Asy'ariyah dan dia pergi dengan sebagaimana Hasyawiyah pergi.
isbat ala zawahiriha. Dan tak ada anak murid, tak ada orang panggil pun ashab bagi Imam Razi yang goyak kata Imam dah taubah daripada Asy'ariyah, lepas tu pergi dengan puak-puak musyabbihah, pergi isbat. Tak ada. Hak sebaliknya pula dia goyak kata Imam Razi tak ada, duk netel, duk hebat, duk erat, puak-puak orang panggil musyabbihah Asy'ariyah ada. Tak ada semua. Nah, itu dia. Ini pertama. Kalau gitu, para ashab, para murid tak ada siapa royak. Bahkan mereka itu sapa kepada orang lain pula akidah yang dia terima daripada Imam Ghazali, yang mereka terima daripada Imam Razi. Akidah apa? Akidah Asy'ari. Nah, bagaimana orang panggil apa? Orang lain dia bawa Asy'ari lagu tu, mereka ni terima daripada Ghazali pun lagu tu. Terima daripada Imam Razi pun lagu tu. Maka sapa orang Kemudian pun lagu tu. Akidah tullah. Nah, ini dia panggil dalil pertama. Kata yang tuduh kata taubah tak benar. Baik. Yang kedua, tempat iktimad kita lah supaya para ulama muarrikhin, hufaz, yang terjemah yang udul, yang thiqat. Mereka ni terjemah tak ada siapa sebut kata Imam Ghazali taubah daripada Asy'ariyah, lepas tu jadi dia panggil Hasyawiyah, tak ada. Nah, tak ada taubah Imam Razi dan jadi salaf Hasyawiyah, tak ada siapa terjemah lagu tu. Nah, maka adakah boleh jadi kita yang mari korun yang kebelakang ni, yang lepas pada Imam Razi, Imam Ghazali mati beratus tahun, nah tiba-tiba kita lebih tahu daripada ulama yang semasa dengan dia, lebih tahu daripada anak murid dia, lebih tahu daripada ulama-ulama penterjemah yang terima orang panggil sanad ada isnad. Nah, kita lebih tahu dia panggil bukan dia dah lagu tu. Tu ada semua. Nah, itu dia. Baik. Yang kedua, yang ketiga saudara semua, jikalaulah Imam Ghazali taubah sungguh, Imam Razi taubah sungguh, maka pegangnya dia supaya dengan Ibn Taimiyah, pegangnya dia supaya dengan Ibn Qayyim, pegangnya dia dengan supaya dengan dia panggil isbat, dia panggil ayat as-sifat ala zawahiriha tu. Nah, maka nascaya Imam Ibn Taimiyah tak ada rak di atas Imam Razi. Nascaya dia tak kata hudah ke Imam Ghazali. Sebab fuak dia, fuak tullah. Fuak kita dah. Ya taubah dah daripada sesat dia tu. Lepas tu mari pegangnya supaya kita pegang dah. Apa? Nak tuduh apa dia? Nak rak apa kita dia? Nak menghina apa dia? Tu cara dia. Tak gitu kan? Nah, supaya kita ni, kalaulah dia panggil apa? Kita duk tuduh setengah-setengah dia panggil apa? Saudara Wahbi yang pada pandangan kita ni, dia dah geleweng lah. Tak sampai ke kupur tapi geleweng segini. Kita kata dah geleweng. Sebab geleweng gini. Tapi dia taubah daripada Wahabi, kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Kita nak tuduh apa? Tak tuduh dah. Tak tuduh dah. Apa buat kita dah? Tuduh apa? Nah, kalau dulu dia taubah dah. Bukti je dah. Tu dia tu cara dia. Pas tiba-tiba kita yang goyak kata Imam Ghazali taubah, Imam Razi taubah, tiba-tiba kita rad dia, kita menghuduhkan dia, kita menghinakan dia. Boleh jadi ke lagu tu? Kalau kita goyak ke orang, siapa nak percaya kita? Nah, tu dia. Orang yang dengar kata, mungkin esok ke mana? Mungkin esok ke? Mudah rafak mendiri, kesok kamu ni. Subhanallah. Nah, gitu ke saudara semua? Maaflah, saya tak ada kata sesiapa ni. Nah, tu dia. Saya misal seorang. Misal seorang yang kata lagu tu, kau mana kamu ni? Nah, tu dia. Saudara semua, mana dalil yang kata ulama-ulama yang pendapat ni dia panggil serupa dengan dia panggil Wahabi, bahkan Wahabi lah ikut dia nya. Nah, ada dia palokonya Imam, dia panggil Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, ada dia Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, ada Ibn Taimiyah kata teruk benar. Kata perkataan yang kita tak terima. Kata terhadap siapa? Terhadap Imam Ghazali dan Imam Razi. Allahu Akbar. Gapo Ibn Taimiyah kata? Dia kata fa Abul Husaini wa amsaluhu
dan bermula Abu Husain dan puak-puak dia lah, seumpama puak orang panggil supaya dia lah pada pegangnya itu. Dari minal Mu'tazilah, daripada puak-puak Mu'tazilah. Wa kadzalika al-Ghazali. Ni Ibn Taimiyah kata. War-Razi, dan begitu juga Imam Ghazali, Imam Razi, wa amsaluhuma, dan hak supaya lah pegangnya itu. Daripada mana? Min furu'il Jahmiyah, daripada puak-puak anak cucu puak Jahmiyah. Ni. Sebab tu hak Wahabi dia guna learning Jahmiyah di atas puak Asy'ariyah, ambil daripada perkataan Ibn Taimiyah. Ni kelih. Imam Ibn Taimiyah kata kepada Imam Ghazali lagu ning. Kata kepada Imam Razi lagu ning. Pas kalau Imam Ghazali ya taubah sungguh, ya isbat sungguh, sifat Tuhan ikut zahir ayat Quran mutasyabihat. Maka nak tuduh apa? Nak celah apa? Nak menghina apa? Saudara. Itu dia. Ni kelih kata ni. Kata apa ni? Hum min aqallin nasi ilman bil ahaditsin nabawiyah. Allah kelih. Ya tahu fuak ni Imam Razi, Imam Ghazali dan fuak-fuak orang panggil apa dia tu. Fuak ni orang panggil apa? Lebih jahil dari manusia yang paling jahil sekali nisbah ilmu hadis. Lepas tu wa aqwalis salaf pada usuluddin, dan tentang perkataan para ulama salaf bab sakup dengan akidah. Mereka ni sejahil-jahil manusia. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Manusia ulama ratus-ratus ribu orang mengaku kata Imam Ghazali mujaddid qaranya kelima. Mujaddid qaranya kena Imam Razi. Tiba-tiba kita kata ini sejahil-jahil manusia. Sesikit-sikit ilmu. Sesikit-sikit ilmu. Maaf atau sejahil-jahil bukan dia. Betulnya sesikit-sikit ilmu, nisbah ilmu hadis dan ilmu perkataan akidah bab hak pegangnya ulama salaf. Tak tahu apa orang ini. Tahu sikit sangat je. Allahu akbar. Patu wa fi ma'anil Quran. Patu bab ayat Quran. Makna Quran demo ning dia panggil pun daripada golongan yang sikit sekali ilmu bab ayat Quran, bab faham Quran. Subhanallah. Imam Razi tafsir Quran ni dia panggil pun belah-belah jilid. Tiba-tiba dia panggil daripada orang yang tak tahu apa ataupun dia panggil ilmu yang sangat sikit sungguh-sungguh bab dia panggil pun makna-makna Quran. Allahu akbar. Satu, hak Ibn Taimiyah tuduh Imam Ghazali dan Imam Razi. Kata lagi Ibn Taimiyah, maka bagi siapa yang nak rojok kelik kata perkataan ini benar ke tak, kata saya bohong, ialah pergi kelik kitab dia panggil apa? Dar'u ta'arud al-aqli wan naql. Oleh bagi Imam Ibn Taimiyah yang ditahqiq oleh Muhammad Rashad Salim, jilid yang ke-7 muka surat 31. Pergi kelih boleh. Kata perkataan ini ada semua kedak, Imam Ibn Taimiyah kata kedak. Saya beri dengan marajih muka surat siap. Saudara semua. Itu dia. Baik. Bal ni kita baca kitab sikit. Bal wattahama, bahkan telah menuduh Ibn Taimiyah oleh Ibn Taimiyah zuran wa buhtana. Bohong saja ya. Dia tuduh bohong ya. Ini enggak panggil banyak yang dibuat oleh Imam Ibn Taimiyah dengan seru-seru dia. Walaupun bukan golik perkataan dia, tapi banyak juga daripada kata-kata dia yang dia kata benda yang tak sebenar. Sebenarnya tuduh ni. Tuduh Ibn Taimiyah. Dia kata kan? Dia kata dia panggil apa? Ittahama Ibn Taimiyah zuran wa buhtanan biriddati al-Imam Razi. Dia kata Imam Razi murtad. Siapa kata? Ibn Taimiyah kata. Tapi saudara semua kena faham lah. Hak saya siapa ni apa yang dikata oleh Ibn Taimiyah, dan kita siapa bak amanah ilmiah. Bukan nak hina Ibn Taimiyah dah, bukan nak tuduh dia dah. Dia dah mati dah dan dia dah taubah dah, maka rahimahullahu taala. Harap-harap apa tu apa dosa dia?
ada kesalahan dia, dan Tuhan bagi pahala yang banyak di atas daripada jasa baik yang dia buat. Nah, ada dia. Tapi kitab kecek ni atas dasar dia panggil amanah ilmiah. Nah, kata perkataan ini betemnya kata sungguhlah kitab dia. Nah, ada. Dia kata lagi kitab apa ni? Kata kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah. Dia jilid yang ketiga, muka surat 473. Ada dia kata. Ada dia kata apa? Kata Imam Razi murtad. Allahu Akbar. Orang yang taubah, yang ada dakwah kata Imam Razi taubah, jadi buat kita ada apa kita tuduh kata dia murtad? Jikalau pegang sepuluh kita ke? Nah, Allahu Akbar. Baik, saudara semua. Kalau gitu, semua ni yang kita kecek mari ni, nah, jadi sebesar-besar dalil lah, dan sehebat-hebat hujah lah, dan sejelas-jelas dia panggil apa, burhan, dan senyata-nyata bayinah di atas bahawa mereka itu yang kata Imam Abu Muhammad ni dah taubah, bohong. Imam Haramain dah taubah daripada Asy'ariyah, bohong. Imam Ghazali, Imam Razi dah taubah, semua tu bohong saja. Bahkan saudara semua, sebagaimana kata Imam Ibn Salah yang thiqah, ulama hadis besar, bahkan tepat iktimad kitab dia bab mustalah hadis al-mu'tamad dikarang oleh Imam Ibn Salah dan Imam Nawawi. Nah, kitab yang muqaddimah Ibn Salah. Nah, kita mengaji belakang kitab tu. Nah, tu dia. Dia kata mana? Dia kata bermula akidah repa bermula akhir kitab bab akidah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali ialah kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Itu kitab akhir sekali hak Imam Ghazali karang. Maka kita pergi baca kelihlah. Nah, pergi kajilah isi kandungnya yang dalam kitab Iljamul Awam tu. Adakah isbat? Tak ada langsung saudara semua. Bahkan tanzih, tauhid, patu cumanya Imam Ghazali seperti imam dia, Imam Haramain, seperti guru dia. Dia guna ilmu kalam banyak, patu hujung-hujung dia guna maslak dia panggil tafwid. Belum tu dia guna maslak at-ta'wil, berbelakang-belakang guna maslak at-tafwid. Dan maslak tafwid ni lah dia seru orang ramai-ramai supaya pergi hak ni lebih selamat, dia kata. Tu ya. Nah, itu dia. Dan dalam kitab ni ada banyak perkataan Imam Ghazali yang kita nakal daripada kitab Iljamul Awam yang tunjuk kata tanzih, dan dia tuduh pula kata sesat deh, dan dia kata pula fuatu hashwiyah, orang yang isbat dia panggil zahir, dia panggil lafaz, isbat sifat Tuhan dengan ikut zahir lafaz tu, itu daripada golongan hashwiyah. Siapa kata? Imam Ghazali kata. Dan kitab yang akhir kali dia karang nama Iljamul Awam. Apa? Nak taubah ke mana? Saudara semua. Allahu Akbar. Inna hadza la buhtanun mubin. Sesungguhnya ini ialah bohong, dusta yang paling nyata sekali. Nah, maka agama ni tak ada hidup dengan bohong, percayalah. Agama dia panggil apa? Tak akan hebat. Nah, dengan dia panggil dusta. Agama Islam diberdiri dengan apa ni? Dengan benar, dengan amanah. Nah, nak nakal pun we ada amanah. Nak kecek pun we ada benar. Jangan reka rata gitu, pulah peling putar gitu nak mesakkan orang lain. Nah, ittaqullah. Kita dah hajar orang nak baca kita apa? Ayuhal muslimun ittaqullah. Kita pun supaya juga ittaqullah. Nah, dia tak nak kecek tabah tak nama orang lain tu. Nah, subhanallah saudara semua. Sebab itulah saudara semua, benar hak Nabi paling takut sekali siapa? Orang yang Nabi paling takut sekali ialah siapa? Orang ni, orang yang bohong ni, bohong di atas nama ulama ni. Orang yang ada ilmu sekadar tapi dia belak menyesatkan orang lain, orang ni lah Nabi lebih takut sekali. Bahkan Nabi lebih takut daripada Dajjal lagi. Nah, datang dalam hadis Nabi kata apa? La ghairud dajjali akhwafuni ala ummati, Nabi kata. Sesungguhnya bermula yang lain daripada Dajjal lebih buat aku takut di atas umatku. Aku paling bimbang sekali. Dajjal tu aku bimbang dah. Takut sungguh-sungguh dah. Takut rusak umatku, Nabi kata. Sebab Dajjal ni fitnah besar. Itu dia. Tapi ada lagi orang yang aku takut sungguh-sungguh.
Di atas umatku takut apa? Takut rusak. Nah, maka para sahabat tanya. Nah, ada dia. Kata Abu Dzar, man ya Rasulullah? Siapa Rasulullah? Orang lain daripada Dajjal yang kamu paling takut sekali itu siapa? Nabi kata, a'immatan mudillin. A'immatan mudillin. Ialah para orang yang ada ilmu yang menyesatkan orang lain. Ni, fak ni dah ni. Fak mana ni? Fak yang bohong untuk menyesatkan orang lain. Kalau kata benar tak apa. Nah, ni bohong. La haula wala quwwata illa billah. Dan pada hadis yang lain Nabi kata apa? Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Nah, hanya aku sangat takut sekali di atas umatku ialah akan orang-orang yang ada ilmu yang menyesatkan orang lain dengan sebab salah fahamnya dia di atas ayat Quran, fahamnya gelewing di atas hadis-hadis Nabi, ataupun dia panggil apa dengan dia panggil apa tahu dah sebenar tapi dia ikut nafsu. Nah, dia panggil pergi sapa kepada orang ikut lain, sapa ke orang sesat belaka, orang ni lah aku paling takut sekali. Sebab apa saudara semua? Sebab dia ni dinamakan ulama. Dia ni duk mengajar orang. Nah, sebab apa Nabi takut? Sebab dia seorang boleh menyesatkan orang beribu. Dia seorang boleh menyesatkan orang juta. Dia seorang boleh menyesatkan orang puluh-puluh juta, ratus-ratus juta. Ani. Sebab tu Nabi sangat bimbang dan takut ke atas umat dia. Tapi benda ni berlaku syariatlah. Sebab Nabi bimbang tu berlaku. Benda akan berlaku syariat Nabi bimbang tu. Nah, maka berlaku dah. Masa dulu berlaku dah. Benda ni berlaku juga. Saudara semua. Allahu Akbar. Nah. Tetapi walau berlaku lagu mana pun saudara semua, al-haqqu haqq. Al-haqqu baqin. Al-haqqu ablaj. Nah, al-haqqu aqwa. Nah, walau berlaku zahir sedak ke mana pun benda hak batil ni, tapi al-haq tu lebih kuat. Al-haq tu lebih gagah. Al-haq tu lebih cerah, lebih bersinar. Ia akan benar hak situlah. Nah, ada dia. Maka Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya amin 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 ya rabbal alamin. Saudara semua. Maka masa pada siapa ni pun panggil apa lebih dah masa, maka insya-Allah saudara semua nah esok hari hak ning hak saya nak wisah saudara semua jangan tinggal. Nah, ada dia. Hak ning esok hari ni dalam 2-3 hari akan datang yang kita akan bercara panjang ni, kita boleh tahu sesa beloknya, jahatnya perbuatan yang dibuat oleh setengah-setengah ulama Wahabi. Nah, dengan tadlis, dengan iftira, dengan nas-nas daripada perkataan mereka sendiri, dengan perbuatan yang dibuat oleh mereka sendiri. Nah, iaitu sebab yang keenam. Limadha ana asy'ariyun la wahabi? Sebab yang keenam ialah al-asy'ariyah hamluhum lil ilmi wal ulum ila man ba'dahum ala asasi as-sidqi wal amanah. Sebabnya asy'ariyah ni dia menanggungkan ilmu dan sapa kepada orang lain di atas dasar apa? Dasar sidq dan amanah. Adapun Wahabi tak begitu. Dalilnya kita mai bicara esok hari insya-Allah. Nah, ada dia. Maka saudara semua, hari ni sekadar itulah saja. Insya-Allah kita berjumpa lagi pada esok hari insya-Allah. Nah, maka sebagaimana kita ayat kemarin, kitab kita ni dia panggil dah buat sudah, tapi kita tak banyak lagi lah, kita buat sekadar-sekadar. Maka bagi siapa yang nak tu boleh maka masuk dalam dia panggil messenger saya, messenger Abu Hasun pun tak apa, atau masuk dalam page ilmu agama pun tak apa. Maka royak dia panggil kata saya nak sebuah dan dia panggil TU saya gini, maka insya-Allah apabila saya gimbik di maktabah
dan dia orang panggil podah, orang panggil buat siap sudah semacam orang panggil seperti bagus ni, nah maka saya akan hantar lagi kepada tempat-tempat umur-umur saudara yang hak tulis TU mari tu, insya-Allah. Nah sebab tu ada beberapa orang dah yang tulis TU mari atas siap dah orang panggil pos semua tu. Lepas tu ada pun orang hak nak hak tak ada atas TU lagi, maka hendak atas dalam messenger page pun tak apa, atau messenger Abu Hasan pun tak apa. Nah, saudara semua, insya-Allah kita akan hantar lagi, tapi dia pakai masa sikitlah, tapi insya-Allah siapa, insya-Allah. Nah, maka pada hari ini saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.